Sebelum kita mula, kita buka majlis kita dengan umur Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pendengar dan juga penonton pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan melaksanakan ataupun kita akan mempunyai satu webinar yang bertajuk Protection During Pandemic, Too Soon or Too Late by Brother Nur Daniel bin Nordin. So, sebelum kita bergerak ke majlis kita yang utama pada malam ini, saya nak menceritakan atau mendedahkan sedikit kepada penonton dan juga pendengar berkenaan dengan program yang kita sedang laksanakan sekarang ini, iaitu program yang sedang kita laksanakan sekarang ini adalah program di bawah kelolaan Entrepreneurship Development Center yang telah dibantu oleh Entrepreneurship Club, Youth Business League, YBL, Social Entrepreneurship, Agro Siswa dan juga Kosiswa, UIM. Dan kita sekarang ini sedang melaksanakan program yang dinamakan sebagai NCAR, iaitu Entrepreneurship Carnival, dan kita mempunyai satu motto yang jelas, iaitu Mobilize Innovation for Future Generation. Sepanjang program NCAR berlangsung, kita akan mempunyai beberapa aktiviti yang sangat menarik, iaitu antaranya webinar yang akan dilakukan mengikut jadual yang telah ditetapkan, yang pada malam ini adalah webinar yang pertama. Dan juga pada esok hari kita akan ada seminar untuk food handling yang akan disampaikan oleh Edu Food Training and Consultancy. Dan kita juga ada sedikit game, iaitu cash flow game, dan juga kita akan ada pitching competition, iaitu di mana kita akan pertandingan untuk peserta-peserta kita membentangkan idea mereka bagi menjalankan perniagaan mereka. Dan kita juga ada e-sport competition, iaitu Mobile Battle Royale yang akan dikelola oleh bahagian teknikal kita. Dan pada hari-hari seterusnya juga kita akan ada webinar-webinar yang sangat menarik saya kira. Contohnya kita akan ada webinar berkenaan dengan talk berkenaan dengan life as entrepreneur. Kita juga akan ada bibliopreneur, iaitu kita akan bedah buku berkenaan dengan berkenaan dengan buku-buku yang berkaitan dengan entrepreneurship. Dan juga kita akan ada hangout, iaitu kita akan berbincang, kita akan berborak berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan financial management, entrepreneurship, berdaya celik saham dan sebagainya. Jadi sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan program yang sedang kita laksanakan ini, boleh pergi ke ncar.my/schedule dan di sana anda boleh melihatlah kita punya atur cara majlis sepanjang Entrepreneurship Carnival ini berlangsung, iaitu akan tamat pada 6 Disember 2020. Jadi saya kira ada banyak lagi pertandingan-pertandingan dan juga hangout, talk dan webinar-webinar lain yang boleh anda semua sertai lah. Okey, baiklah. Kita fokus kembali kepada webinar kita malam ini yang bertajuk yang bertajuk Protection During Pandemic, Too Soon or Too Late by Brother Nur Daniel bin Nordin, iaitu Great Eastern Takaful Advisor. Saya perkenalkan sedikit kita punya pembentang ataupun penceramah kita pada malam ini, iaitu penceramah kita pada ini bernama Encik Nur Daniel bin Nordin, berumur 25 tahun, mempunyai latar belakang pendidikan dalam marketing, kuliah of Economic and Management Science di UIA, dan telah bergraduasi pada tahun lepas, iaitu tahun 2019. Dan beliau juga telah mempunyai beberapa perniagaan seperti di Manis, dan juga sekarang ini beliau bekerja sebagai advisor di Great Eastern Takaful. Jadi saya kira sedikitlah
saya berbahasa basi untuk program kita pada malam ini. Saya serahkan terus majlis kita kepada pembentang kita malam ini, iaitu Tuan Nordin bin Nordin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamualaikum dan pagi kepada semua audience. So, untuk pengenalan, nampak slide ke? Okay. Nampak. Okay. Untuk pengenalan, nama saya adalah Nordin bin Nordin seperti dimaklumkan oleh MC tadi. So, saya adalah alumni daripada UIA, Degree in Business Marketing tahun lepas, dan saya adalah merupakan founder di Manisan, di mana kami membuat live making popcorn dan kata candy untuk event. Cuma waktu COVID, kita orang terpaksa tukar business model, iaitu buat popcorn packaging. Dan saya juga merupakan founder kepada Re-Eat, Recycle Eat, iaitu sebuah social entrepreneur project antara 11 ahli dan antara 11 student UIA juga. Dan sekarang saya juga merupakan seorang Great Eastern Takaful Advisor di Great Eastern, baru saja masuk setahun 2 bulan bersama agensi SEG, dan saya adalah agennya Daniel Nordin. So, ini adalah antara achievement saya sepanjang setahun jagung dalam industri. So, antaranya adalah top 5 personal production DG Sheila, top 10 group NOC, Great Eastern Mid-Year Checkpoint, Great Eastern Duit Malaysia. Okay. So, kita terus masuk kepada tajuk kita hari ini. So, sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada organizer kerana menjemput saya sebagai speaker untuk first event mereka. So, tajuk kita malam ni ialah Protection During Pandemic, Too Soon or Too Late. Ini saya akan hold jawapan ni sehingga akhir live. So, saya nak anda fikir jawapan sepanjang live ni. Adakah too soon ataupun too late. So, bagi siapa yang stay sampai akhir live, saya akan share my contact number supaya korang boleh get free consultation ataupun policy review korang yang sudah ada perlindungan dengan saya. So, kita di next je lah. So, untuk webinar ni saya akan ambil kesempatan untuk menjawab beberapa soalan yang orang pernah tanya saya, seperti COVID test fund, CTF, apa itu perlindungan tenang, MySalam, dan tentu sedikit tentang belanjuan 2021. So, tanpa buang masa, kita pergi next slide. So, a picture is worth 1,000 words. Okay, so, waktu pandemik ni kita tengok banyak gambar ataupun video yang menyedihkan, yang di mana kita tak tahu setiap seorang daripada kita lalui apa benda setiap hari, sama ada cukup makan ataupun tidak kan. So, kita masuk yang first subtopik, iaitu pandemik. Saya hanya ambil cerita tentang COVID sebab saya yakin majoriti audience, termasuk saya sendiri, tidak pernah lalui pandemik sebelum COVID. So, kita flashback tentang first case COVID di China. China first case dilaporkan ialah pada 17 November 2019. Okay, so, dia baru setahun umur dia. Dan di Malaysia pada 25 Januari 2020. Ya, di Malaysia maksudnya hampir setahun jugalah COVID first case. So, COVID ni memang tidak siapa yang predict. Jadi siapa yang boleh predict COVID ni. Walaupun ramai yang kata krisis ni satu cycle, di mana cycle tu usually 10 tahun dia punya pusingan tu. Tapi COVID kali ni dia berbeza daripada daripada krisis sebelum ni, sebab krisis COVID ni dia attack kita punya nyawa, kita punya kesihatan. Dan memang dah jelas COVID ni memang membawa kematian. Telah berapa ribu mati di seluruh dunia, dan Malaysia sehingga hari ini dilaporkan dalam 329 kematian disebabkan COVID. So, bertambah teruk apabila COVID ni kita terpaksa PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kita lihat banyak bisnes yang gulung tikar, dipotong gaji, dibuang kerja dan hilang medical coverage company, malah ada yang depression sehingga membunuh diri. So, waktu inilah most of us akan perasan apabila kita buang kerja, kita akan hilang medical coverage from company. Yang mana company yang kita sayangkan tu, bila kita dah dibuang, kita memang tiada coverage. So, bila kita buang, malah ataupun kita sakit yang tak perlu dibuang pun, kita senang diganti. So, bila kita sakit, kita punya bos boleh buang sesenang mereka kerana
supply dalam labour market terlalu ramai yang hendakkan kerja. So kalau kita sakit, dibuang, dah confirm ada pengganti kita. Mungkin tidak perlu tunggu berbulan untuk diganti. And then sekarang pun kita sudah perasan tentang kepentingan savings. Berapa ramai yang tidak sangka tanpa saving kita susah nak hidup waktu COVID. So krisis kali ni agak teruk kerana dia adalah package untuk kita. Kita ada COVID crisis, kita ada economic crisis dan juga political crisis. Tapi apapun semua ini adalah kuasa Tuhan dan kita percaya dan yakin bahawa ini ada hikmahnya. Kemudian so kita pergi kepada next, iaitu protection. Basic of protection. Protection ataupun perlindungan ini sebenarnya ialah satu konsep melindungi diri kita ataupun to protect us. Dan manusia seperti kita telah menghasilkan pelbagai alat urus risiko seperti seatbelt, helmet, lock dan pemadam api. So sebagai contoh, termasuklah takaful dan insurans. So untuk Muslim kita boleh ambil takaful, manakala non-Muslim ada pilihan untuk insurans ataupun takaful. Jadi kenapa protection ni penting? Adakah dengan protection ni kita boleh lenyapkan risiko? Contoh mudah dia macam ni. Apabila kita menunggang motosikal, kita pakai helmet. Dan bila kita memandu kereta, kita memakai seatbelt. Adakah kita menjangkakan kita akan accident? Adakah kita mengharapkan apabila kita pakai seatbelt, kita akan accident? Tidak. Sama juga seperti di rumah, kita ada lock untuk rumah kita. Tapi ada kita mengharapkan rumah kita dipecah masuk? Tidak juga. Sama seperti alat pemadam api. Adakah kita mengharapkan rumah kita terbakar walaupun kita ada alat pemadam api? Dan jawapannya tidak. So, sebenarnya kita tak mengharapkan risiko ni untuk datang. So, semua risiko ni boleh berlaku walaupun kita dah urus risiko ni. Sebab tu dalam financial rules, first kali ialah protection, kemudian savings dan investment. Seperti kita pergi berperang, tiada orang yang pergi perang tanpa baju besi ataupun letak dia punya kubu as protection tu di belakang diorang. Okay, so ada satu benda yang gila lah. So nak tak nak kita kena letak protection di hadapan kita. Okay. So tak mungkin kita ambil hibah, kita boleh lenyapkan kematian. Okay. So lenyapkan risiko ni bukan kerja kita. Okay, so first ialah antara bantuan kerajaan tentang COVID ialah COVID Test Fund. So COVID Test Fund ni inilah screenshot daripada website dia. So COVID Test Fund ni adalah sokongan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM daripada LIAM, PAYM dan MTA. Mereka telah menubuhkan satu tabung COVID test sebanyak 8 juta ringgit. Dan manfaat ni adalah untuk pemegang polisi, insurans dan takaful sahaja. Maksud anda perlu mempunyai sekurangnya satu polisi untuk claim 300 untuk ujian saringan COVID. Okay. So ini adalah antara requirement dan eligibility. Anda boleh tengok di website MyCTF juga siapa yang requirement dapat dan macam mana cara nak apply. So ini adalah screenshot daripada website CTF. Kerana ini adalah bantuan kerajaan, so untuk info lanjut anda boleh pergi ke laman web www.myctf.my ataupun anda boleh terus call pada 15500 atau 1300 221188 untuk maklumat lanjut. Kemudian kita ada perlindungan tenang. Perlindungan tenang ni hari tu ada masuk dalam belanjawan. So ni ada logo dia. So jika anda buka website tentang perlindungan tenang, dia ada banyak info tentang perlindungan tenang ini. Tapi antaranya yang dia explain adalah manfaat yang kita akan dapat ialah satu perlindungan yang premium dia rendah, murah dan mudah untuk kita faham dan senang dibeli sebab dia boleh beli online ataupun syarikat yang berdaftar, dan proses untuk tuntutan dia adalah juga mudah. So antara company yang offer perlindungan tenang ialah AIA Takaful, Pru BSN, Takaful Ikhlas dan Etika. Dan ada juga beberapa company insurans seperti AIA Berhad, Alliance Insurance, Great Eastern Insurance, Hong Leong Insurance dan beberapa lagi. So anda boleh cek company mana yang provide untuk perlindungan tenang ini di website dia.
So ini adalah petikan artikel tentang Belanjawan 2021 hari itu, di mana Liam dan MTA menyambut baik pembentangan Belanjawan 2021 oleh YB Menteri Kewangan kita tentang RM50 voucher perlindungan tenang. So untuk info lanjut perlindungan tenang, anda boleh kontak Life Insurance Associate Malaysia, LIAM, ataupun Malaysia Takaful Association, MTA. Okay. So, seterusnya MySalam. MySalam ni adalah satu inisiatif kerajaan di mana dia memberi manfaat kepada 8 juta individu rakyat Malaysia dengan harapan dapat membantu rakyat yang miskin supaya tiada tiada tekangan kewangan apabila mereka terkena penyakit kritikal. So belanjawan ni telah wujud sejak Belanjawan 2018 tak silap saya, di mana diuruskan oleh Great Eastern Takaful, company saya juga. Dan jika anda buka website MySalam, anda boleh cek kelayakan untuk MySalam anda dengan hanya masukkan saja IC korang. Dan anda boleh tekan sign up. Ini adalah screenshot daripada MySalam punya website. So antara manfaat yang layak untuk MySalam ni, siapa yang layak untuk MySalam adalah penerima bantuan sara hidup BSH, iaitu individu berumur 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun, berpendapatan kurang daripada 24,000 setahun, individu OKU yang berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24,000 setahun. Dan manfaat ini memberi kita satu lump sum untuk penyakit kritikal RM8,000 dan elang hospital RM50 sehari, maksimum 14 hari. Dan MySalam juga memberi kita perlindungan sewaktu untuk COVID. Siapa yang tersakit COVID boleh claim MySalam, iaitu dengan elang hospital RM50 sehari, dan tersakit juga boleh menuntut bayaran penyakit kritikal, iaitu RM8,000 secara one off untuk B40 dan RM4,000 one off untuk M40. Dan untuk info lanjut mungkin ada update yang lagi latest daripada website. So anda boleh terus hubungi mereka di 1300 88 89 38. Anda boleh screenshot ataupun terus pergi ke website mereka, www.mysalam.com.my. Baik, seterusnya Belanjawan 2021. Okey. Ini pun menjadi satu isu apabila ramai yang katakan tak perlu untuk keluarkan duit ini kerana mereka kata ini duit untuk pencen. Tapi ada yang tak setuju sebab dia keluar hanya untuk takaful ataupun insurans. So adakah pengeluaran akaun 2 KLSP ini perlu ataupun tidak untuk perlindungan takaful ataupun insurans kita? So dekat sini saya bagi dua situasi. So anda boleh letakkan diri anda dalam situasi A ataupun B. So situasi A ialah jika anda rasa anda dah ada awareness tentang perlindungan takaful dan anda punya income tak terjejas, jadi saya tak galakkan anda untuk keluarkan akaun 2 KWSP. So, apa yang anda perlu buat ialah pengurusan kewangan. Okay. Dengan mengeluarkan akaun 2 KWSP korang, dia tak membantu kita punya financial jika kita tak pandai urus kewangan. Okay. So jika most financial advisor advise jika untuk perlindungan takaful ataupun insurans, kita boleh set aside ataupun asingkan 10% hingga 15% kita punya gaji. Jika gaji kita RM2,000, kita boleh set aside RM200 hingga RM300 untuk takaful. So maksudnya tak perlu kita keluarkan akaun 2 KWSP. Tapi jika anda di situasi B, iaitu situasi yang kedua ni, anda dah aware tentang takaful, tetapi anda punya income terjejas. So kat sini anda perlu duduk dan susun atur balik korang punya status kewangan korang untuk perlindungan takaful. Okay. Jadi saya galakkan sepentingnya perlindungan takaful ni ataupun insurans, lagi penting untuk anda ada makanan di atas meja korang. Okay. Lebih baik, lagi penting anda beri makan untuk seisi keluarga korang. Okay. So untuk situasi ini, jika keadaan mendesak anda untuk keluarkan akaun 2 KWSP, silakan. Dan belajar sedikit tentang pengurusan kewangan dan bisnes untuk bantu anda tambahkan income
dengan sedikit modal yang ada. Seterusnya ialah long term effect of COVID, ataupun nama panggilan lain ialah long COVID. So, saya ada buat beberapa bacaan di internet. So, menurut DJ Hisham, sakit COVID yang mempunyai komplikasi digesan, especially pada kategori 5, termasuk kemungkinan mereka ada paru-paru rosak akibat keradangan, selain pembekuan darah dalam salur darah yang boleh sebabkan stroke, sakit jantung serta usus dan buah pinggang. So maksudnya sakit COVID ni kemungkinan akan ada long term effect. Sebab COVID ni adalah sesuatu yang baru. So kita tiada bukti yang kukuh lagi tentang long term effect of COVID ni. Tapi research telah dimulakan dan ada volunteer untuk research ini. So antara dapatan awal ialah seperti bekas pesakit, kemungkinan akan ada kesakitan lung dan heart. So apabila kita kaitkan dengan industri takaful ataupun insurans, ini adalah satu yang merisaukan sebab kita sedia tahu, sedia maklum bahawa untuk siapa yang ingin mengambil takaful, kita perlu sihat ataupun bebas sakit. Tapi jika kita belum ambil dan kita terkena COVID, maka kita sudah ada sakit sedia ada, iaitu lung dan heart. So di situ apabila kita ingin mencarum takaful, maka kita akan ada exclusion pada sakit sedia ada. Kita akan exclude pada sakit lung ataupun berkaitan dengan heart. Okay. So sekarang estimation lung punya treatment cost ialah up to 56,000, 56,000. Manakala estimate heart punya treatment cost ialah 70,000. So dengan kos sekarang ni pun kita tidak mampu untuk membayarnya, apatah lagi in future, di mana kita akan ada medical inflation setiap tahun. Sebagai contoh, medical inflation di Malaysia pada tahun lepas ialah hampir 13% dan kita adalah top 3 antara ASEAN countries. So ini adalah satu gap yang besar lah, dia punya inflation terlalu tinggi, di mana kemungkinan kita akan ada ramai lagi yang akan bankrupt disebabkan bil perubatan. Dan seterusnya, hidden cost of critical illness, di mana most of us tidak perasan benda ni. Apabila kita sebagai pekerja, apabila kita ada critical illness, kita mungkin masih dapat given paid leave. Tapi apabila lama kelamaan, mungkin kita akan dapat half paid leave jika kita ada jawatan yang besar. So, pada permulaan critical illness ni, kita memerlukan sokongan kawan, sokongan keluarga juga. So, tapi bayangkan jika kita bekerja di company yang kecil ataupun jawatan yang rendah, kita mungkin dibuang kerja terus. So jadi hidden cost daripada critical illness ni yang kita tidak perasan ialah kos penjaga untuk menjaga kita, hutang-hutang kita apabila kita dah tak ada kerja. So siapa yang nak bayar hutang kita? Kos sara hidup, kita masih hidup lagi untuk survive. Macam mana kita nak cari duit bila kita tidak kerja? Kos education anak bagi siapa yang masih ada anak. Kos masa, kos pengurusan, kos pasangan yang tak boleh kerja ataupun bisnes sebab nak uruskan kita punya kehidupan seharian. So ada banyak hidden cost pada critical illness yang ramai pada kita tak perasan benda ni. Jadi berdasarkan belanjawan 2021, kerajaan nampak kepentingan perlindungan takaful dan insurans terhadap kesan ekonomi jangka masa panjang individu. Okey. So ini adalah antara artikel dan screenshot daripada news tentang apa berlaku pada takaful dan insurans industri waktu COVID. So Deputy Chairman of MTA telah menyebut bahawa industri takaful meningkat sewaktu COVID berbanding tahun 2019. Dan takaful masih ada potential untuk growth daripada 2019. Dari 2019 takaful sudah ada potential untuk growth sehinggalah COVID di mana orang telah aware tentang takaful. So sewaktu kita COVID, PKP, di waktu orang panik buying membeli tisu, membeli Gardenia. So sebenarnya ada antara kalangan kita juga panik membeli takaful. Okay, sebab apa? Awareness ni telah secara tak langsung telah timbul dalam kalangan rakyat. So daripada sini kita telah nampak ada satu business opportunity untuk siapa yang kehilangan pekerjaan ataupun terjejas pendapatan. Okay.
So maksudnya jika kita tengok pada statistik yang dikeluarkan ialah penduduk Malaysia antara 15 hingga 17% yang ada takaful. Dan golongan ini pun saja takaful belum cukup coverage mereka. So maksudnya business opportunity dalam industri ni masih luas dan besar. Okay. Sebab jika kita hendak ambil takaful, kita perlu ada income. So macam mana kita nak create income? Ialah first kita bekerja ataupun kita nak jadi freelance ataupun kita boleh buat business ataupun kita adalah seorang investor. Okay, jika kita seorang agent sendiri, agent takaful, kita boleh bayar takaful sendiri dengan kita punya income daripada takaful. So apabila kita create income, dan kita akan ada duit untuk manage expenses. So jika kita ada duit, bagaimana kita nak urus duit? Kita ada duit pun nak urus. So lepas kita dah urus kita punya kewangan, baru kita protect kita punya kewangan dengan takaful ataupun insurance. Dan kemudian kita akan pergi kepada savings, investment, baru kita tenang untuk saving dan investment. And then lastly, wealth distribution, iaitu agihan melalui wasiat ataupun hibah. So in this industry, awareness is expensive. Yeah. Awareness ni satu yang mahal sesiapa yang dalam industri, kerana dia tidak datang begitu sahaja. Okay, sebab benda yang tak nampak ni, dia perlu awareness yang begitu mahal. Next, kita tengok selain daripada associate of takaful dan insurance tadi, company-company dalam industri pun juga memberi extra COVID coverage untuk positif COVID. So antaranya adalah yang saya share ni, AIA, Amet, Etiqa, Great Eastern, Hon Leong, BSN, Sun Life dan FWD. Tapi jika anda lihat, kebanyakannya hanya cover sehingga Jun dan Julai sahaja. Okay, kecuali Great Eastern di mana dia cover sehingga 31 Disember tahun 2020. Maksudnya dia telah standby sehingga 3 Disember. So ni antara company yang lain. So, kita boleh lihat mostly cover hingga Jun Julai tahun ni. So selepas itu ada company yang extend, ada company saya tak pasti dia extend atau tidak. Tapi antara company yang saya search dan jumpa yang mereka extend orang punya coverage seperti Etiqa. Okay, diorang memberi extra 5,000 untuk diorang punya pemegang polisi sehingga 31 Disember. Begitu juga Prudential sehingga 31 Disember. Dan AIA pun juga ada, tetapi saya tidak jumpa poster mereka. Anda boleh saja hubungi anda punya financial advisor ataupun takaful agent, ataupun terus direct ke customer service company anda. So ini adalah extra coverage untuk Great Eastern Company. So di mana Great Eastern Takaful memberi extra 20,000 hibah dan memberi extra allowance RM200 sehari sehingga 60 hari. Dan kelayakan ni adalah bukan sahaja kepada pemegang polisi tetapi kepada waris terdekat. So bermaksud di sini jika pemegang polisi ialah ayah ataupun ketua keluarga, untuk extra coverage ni adalah kelayakannya adalah satu keluarga termasuk isteri dan anak-anak beliau. Baik. Seterusnya, antara produk yang di-offer oleh Great Eastern Takaful adalah Agreed Trust. So jika anda ingin mencarum dengan bajet rendah, mungkin anda adalah seorang student lagi, so anda boleh mengambil Agreed Trust hibah serendah RM25. Dan jika anda sudah bekerja, anda ada option untuk Agreed Evo di mana perlindungan dia serendah RM50 dan anda boleh upgrade kepada medical card. Dan sama ada anda nak medical card yang annual limit RM100,000 ataupun unlimited, termasuklah lifetime unlimited. Dan jika anda ada kekangan kewangan tetapi mahu medical card, anda boleh ambil Agreed Medi Harapan di mana serendah RM79 anda akan dapat RM200,000 annual limit dan unlimited lifetime. So, balik kepada kita punya soalan webinar. So, protection during pandemic, adakah ia terlalu too soon ataupun too late? Okey, jawapannya adalah good things should not be delayed. Okay, benda baik tidak patut ditangguhkan. Seperti yang kita selalu cakap, benda baik ni tak patut ditangguhkan. Sama seperti protection. Okay, kalau kita Muslim, kita boleh ambil takaful.
Jika non-Muslim ada choice untuk takaful ataupun insurans. So takaful atau insurans ni adalah tools untuk protection. Ia hanyalah alat sahaja. Tapi kita jarang dengar orang sebut too soon. Awalnya, paling tidak pun orang akan sebut awalnya kau sampai. Tapi selalunya kita akan dengar, lambatlah kau. Pukul berapa dah? Pulang kau lambat, dah jadi bini orang. Lambat lagi, makanan dah habis. Nampak tak? Budaya kita selalu dengar tentang too late. So maaf saya nak sebut ni, tapi bila kita sakit, bila kita dah warded dalam hospital, bila kita accident, bila kita lumpuh tak boleh kerja, masa tu kita sibuk viral, minta derma. Okay. Maaf nak sebut tapi ini ialah reality. Okay, saya rasa anda pun sokong benda ni. So budaya kita terbiasa dengan too late. So there is nothing good that too soon. Tiada benda baik yang terlalu awal. Bila kita dah sakit, baru kita ingat member agent kita takaful insurans. So masa itu bila kita dah sakit, memang agent akan reject kita. Memang dah terlambat. So jawapannya adalah too late. So jadi jawapannya jangan tangguh lagi. Pergilah cari korang punya kawan takaful agent ataupun insurance agent untuk bertanya tentang protection korang. So, kita tak boleh nak ubah kewangan jika kita tiada pengurusan kewangan yang baik. So benda ni kita perlu belajar sebab benda ni adalah luar kelas, subjek yang luar kelas kita untuk implement dalam hidup kita. So itu sekian saja saya punya webinar hari ini. So siapa yang inginkan bantuan consultation ataupun review polisi sedia ada anda boleh hubungi saya dekat WhatsApp, boleh scan QR code ataupun cari saya di FB dan LinkedIn, Daniel Nordin ataupun Instagram. Sekian saja saya punya kongsian. Okay, terima kasih kepada Tuan Encik Daniel Nordin atas kongsian webinar sebentar tadi. Saya sangat tertarik dengan tagline tak handsome tak apa, janji ada protection. Dan sebelum kita pergi ke kita buka soalan kepada para pendengar ataupun mereka-mereka yang sertai webinar kita pada hari ini, saya nak tanya beberapa soalan kepada Encik Daniel Nordin. Yang pertama sekali, macam kita tahu tadi, banyak kepentingan untuk kita mempunyai insurans, untuk kita buat takaful sebabnya mampu melindungi kita daripada kalau kita ada kemalangan, kematian dan sebagainya, kita mampu melindungi diri kita mampu untuk tidak menyusahkan keluarga kita dan sebagainya. Tapi macam sekarang ni, keadaan COVID sekarang, keadaan pandemik sekarang ni, dengan orang semakin tiada kerja, ada yang dah kehilangan kerja, ada yang menganggur dan sebagainya, macam mana mereka ini ingin mendapat bantuan perkhidmatan takaful atau insurans? Betul ke diorang ni perlu ada duit baru boleh diorang mencarum takaful atau insurans atau bagaimana? Ada beberapa soalan, ada beberapa jawapan yang boleh menjawab soalan tersebut. Okay. So sebenarnya takaful ni dia penting waktu kita sakit. Biasa kita dah sakit baru kita nampak kepentingan takaful ataupun insurans. Sebab apa? Bila kita ada duit nak bayar hutang, nak bayar bil hospital, time tu kita rasa penting. Sehingga kita sanggup nak bayar 1,000 sebulan pun. So jika kita ada kekangan duit, apa yang kita boleh buat? First kita consult dengan kita punya agent dan kita boleh mulakan dengan hibah. As basic as hibah. Sebab hibah ni dia cover sesuatu yang dah pasti, iaitu kematian. So bila kita dah ada income stabil, kita boleh ambil medical card. Sebab medical card ni kita masih ada alternatif seperti hospital kerajaan, kita ada zakat. So apa yang korang boleh buat jika ada kekangan duit, cari advice takaful agent dan mulakan dengan basic of takaful iaitu hibah. Okay, baiklah. Maksudnya dalam apa jua keadaan kita kena cuba untuk mendapatkan insurans dan takaful, betul kan? Ya, tapi jangan sampai tak ada duit nak makan. Oh. Okay. Maksudnya kita kena pandai untuk mengatur penggunaan duit kita lah supaya kita tidak ikat perut dan sebagainya. Ya, Okay, soalan nombor 2, saya nak tanya. Walaupun kita dah tahu kebaikan takaful, kita dah tahu kebaikan insurans, tapi kalau kita tengok masih lagi ramai yang tak aware ataupun tidak mengetahui kepentingan takaful ni. Dan mungkin situasi sekarang ni pun baru orang sedar kepentingan takaful. Itu pun tak ramai yang
tahu macam mana ingin memohon taraful untuk memohon insurans dan sebagainya. Jadi ada tak apa-apa solusi yang boleh dicadangkan oleh pihak Tuan Daniel Nordin sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? Okay. Macam saya cakap, industri takaful atau insurans ni, awareness tu terlalu expensive, terlalu mahal. So solusi dia kadang-kadang kita kena rasa experience tu. So solusi dia kadang kita kena mati dulu, ataupun kita sakit dulu, ataupun kita kena kehilangan suami dulu, baru kita feel experience. Apabila baru kita tahu experience tu, baru kita nampak kepentingan takaful, baru kita aware. So memang industri ni awareness dia mahal, sampaikan sebab benda yang tidak nampak, contoh kematian kan. So kita nak nampak awareness tu, kadang-kadang solusi dia adalah kita kena tengok ahli keluarga kita mati dulu, baru kita nampak kepentingan tu. Sebab memang macam mana cakap, mungkin awareness kita memang masih rendah, tetapi dalam tahun ni saja sebenarnya dalam kalangan rakyat pun awareness tu semakin naik sebab satu, kita boleh nampak beberapa artis yang meninggal kan, ada isu-isu tentang hibah, and then apabila COVID melanda, awareness tu pun makin menaik secara tak langsung. Tapi masih kalau kita tengok statistik yang memiliki perlindungan ni masih rendah lah. So solusi dia mungkin solusi dia memang maaf cakap lah, tapi selalunya bila kita dah terkena, baru kita nampak kepentingan tu, awareness tu. Tapi waktu tu memang dah terlambat. Okay, maksudnya kalau solusinya adalah sama ada kita mempunyai kesedaran untuk awal, dan kemudian mungkin adalah kita merasai dahulu kematian atau kehilangan seseorang, baru kita boleh faham awareness tentang kepentingan takaful. Ya. Okay, yang ketiga saya nak tanya, contohlah kita menyimpan ataupun membeli insurans, membeli takaful dan sebagainya kan. Tetapi sepanjang kita membeli takaful insurans tersebut, kita tak dapat musibah apa-apa. Kita tak ada kemalangan apa-apa. Alhamdulillah Allah melindungi kita kan. So apa yang akan jadi terhadap duit tersebut? Adakah duit tersebut akan disimpankan untuk kegunaan anak cucu kita, ataupun duit tersebut hanya hangus macam tu je? Okay. So first sekali kita kena faham konsep takaful tu sendiri lah. So takaful ni dia punya konsep ialah tolong menolong sesama ahli. So memang itu akad kita sewaktu kita ambil takaful. So walaupun kita tidak ada claim, tapi kita pasti sesama ahli kita akan ada claim kita punya duit. Sebab claim tu adalah satu tabungan. So takaful ni adalah tabungan antara sesama ahli. Jadi duit-duit yang ahli kita bayar setiap bulan akan masuk satu tabung. So jika kita tak claim, sudah pasti ada ahli lain yang claim. So di kat situ secara tak langsung kita sebenarnya membantu orang lain. Dan kita tak sedar yang kita bantu orang lain secara tak sedar. So insyaAllah kita ada pahala di situ juga. Dan juga bergantung kepada jenis takaful yang kita ambil. Kalau kita ambil investment link product, ILP, kita akan ada cash value. Tapi nak keluarkan cash value ni ada syarat dia. So kita kena consult lah dengan ejen ataupun company anda. Oh, maksudnya kiranya setiap syarikat agensi takaful atau insurans, dia maksudnya dia akan ada perbezaan daripada segi cara dia menguruskan duit, betul tak? Dia ada perbezaan mungkin dari segi percentage tu, tapi apapun semua duit tu akan masuk dalam satu tabung takaful. Maksudnya kita bolehlah menggunakan duit tersebut untuk macam anak kita cedera ke apa, kita guna duit tersebut untuk pembayaran bil ubatan anak kita dan sebagainya. So bila disebut tentang claim, dia akan bergantung kepada polisi yang kita ambil lah. Dan tengoklah macam mana cover ataupun tidak cover oleh company. Sebab duit takaful ni adalah satu amanah antara beribu ahli. So dia bukan senang-senang untuk kita keluarkan duit daripada tabung bagi ke orang. Dia tak macam tabung kita yang boleh tabung harimau kan, kita pecah, kita boleh keluarkan pergi berjoli. Tapi tabung takaful ni tak. Dia ramai ahli. So dia adalah amanah lah untuk takaful company. Okay, baiklah, faham. Okay, sebelum saya pergi ke soalan nombor 4, saya ingin berpesan kepada viewers dan juga pendengar. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh untuk lanjutkan soalan anda di ruangan chat di YouTube, supaya boleh saya bacakan dan beritahu kepada speaker kita pada malam ini.
Okay, soalan nombor 4 saya. Boleh tak ceritakan sedikit produk tadi apa ni macam Tuan Daniel kan bekerja di Great Eastern kan. Boleh tak ceritakan produk yang sesuai untuk orang ramai ini ambil? Lagi-lagi khususnya untuk anak-anak muda lah. Sebabnya kita kena faham anak-anak muda ni baru nak berkerjaya, baru nak ada duit dan sebagainya. Tapi dalam masa sama mereka ni juga risau dengan masa depan mereka. Jadi apa produk yang sesuai dan juga macam mana mereka nak susun financial journey mereka selepas mereka membeli takaful balik dan sebagainya. Okay. So macam saya share tadi, antara produk Great Eastern Takaful ialah Great Evo, Great Teras, Great Media Harapan dan ada lagi satu Great Neo. So untuk anak muda yang mungkin baru grad belum kerja, anda sebenarnya dah boleh mula start survey takaful daripada 11 live takaful di Malaysia. Kita ada 11 company live takaful di Malaysia. Anda boleh tengok website bank negara sendiri. So bila anda dah survey, anda boleh target berapa gaji yang korang perlukan. Maksudnya macam contoh kita punya takaful 100.5, so kita dah boleh harga gaji kita perlu berapa untuk kita mampu mencarum takaful. So antara formulir yang korang boleh pakai, formulir ni adalah secara general, mungkin lain orang lain cara dia, mungkin tak sesuai, tapi anda boleh ambil take note. Kita boleh gunakan 10% gaji kita daripada gaji untuk protection, iaitu takaful. Kita boleh asingkan 20% gaji kita untuk saving, investment. Lagi 60% kita asingkan untuk expenses and commitment. Dan last 10% kita boleh asingkan untuk kita punya self reward. So maksudnya anak muda dah boleh start survey dan buat diorang punya financial structure sendiri mengikut formula-formula yang diorang boleh dapatkan. Internet ada banyak buku-buku. Okay, baiklah. Maksudnya sekarang ni anak muda kena berusaha lah untuk memastikan mereka punya financial journey tu dalam keadaan yang baik dan juga boleh untuk menampung kehidupan seharian. Okay, sebelum kita bergerak kepada Q&A daripada pendengar-pendengar pada malam ini, ada tak apa-apa nasihat yang Tuan Nordin nak sampaikan, Tuan Daniel Nordin nak sampaikan kepada orang awam dan nasihat-nasihat orang awam lah, tapi khususnya kalau kepada anak-anak muda lah, sebab anak muda ni sekarang ni mereka sangat struggle dalam kehidupan sekarang untuk mereka melangsungkan kehidupan mereka lagi-lagi dalam situasi pandemik. So nasihat saya, korang serah je diri dekat financial advisor kat luar sana. Dan ada kawan, korang ajaklah minum kopi. Sebab macam cakap, bukan semua benda kita perlu pandai. Maksudnya tak semua benda kita pandai dan tak perlu kita nak pandai. Ada something yang kita perlu learn from someone else. Kita tak perlu nak expert dalam semua bidang. Contoh kalau kita nak expert dalam engineering, nak expert accounting, tak perlu. Apa yang kita perlu adalah cari circle of expert. Itu lagi mudah dan adalah shortcut untuk kita berjaya lah. Maksudnya kita tak perlu nak pandai-pandai untuk expert semua. Kita hanya serah diri kepada orang yang pakar dalam bidang tu. Kita belajar. Sebab diorang dah ada pengalaman, terus kita tak payah membuang masa. So dalam untuk tajuk ni, protection dengan financial, serah diri pada financial advisor kawan-kawan korang tu. Okay, maksudnya sekarang ni kita kena bergantung lah kepada sahabat-sahabat kita yang bertugas dalam financial advisor untuk kita merancang kita punya kewangan dan sebagainya. Betul lah. Betul, sebab sebenarnya kita saling melengkapi. Antara kawan-kawan kita saling melengkapi. So kita kena besarkanlah circle of expert kita tu. Okay, baiklah. Okay. Itu saja untuk malam ini soalan-soalan yang saya ingin bertanya kepada Tuan Daniel Nordin. Saya buka kepada sebarang soalan daripada pendengar-pendengar kita pada malam ini untuk bertanyakan apa-apa sahaja berkaitan dengan takaful dan insurans yang boleh dikongsikan oleh Tuan Daniel Nordin pada malam ini. Kalau ada siapa yang di YouTube untuk bertanyakan soalan, boleh lanjutkan soalan anda di ruangan chat dan saya boleh bacakan.
Oh, dah 1 jam. Ni boleh stop share screen ke? Mungkin biarkan saja untuk yang first screen. Okay. Ada siapa yang di YouTube ingin bertanyakan soalan kepada speaker kita? Okay, baiklah. Saya kira ada soalan daripada pendengar-pendengar kita pada malam ini untuk bertanya kepada speaker kita, Tuan Daniel Nordin. Mungkin ini bermakna Tuan Daniel Nordin berjaya sampaikan webinar berkenaan dengan insurans dan takaful ni dengan sangat jelas kepada pendengar-pendengar kita pada malam ini, dan harapnya segala input dan juga segala info yang telah diberikan oleh speaker kita pada malam ini dapat dimanfaatkan oleh pendengar-pendengar kita secara bersama untuk kehidupan seharian kita lah. Lebih-lebih lagi anak muda yang sekarang ini sangat memerlukan bantuan daripada segi kewangan dan sebagainya, dan juga apa-apa hal yang jadi berkenaan kesihatan dan juga fizikal kita mampu untuk kita dapatkan bantuan lah. Tak adalah sampai kita perlu untuk meminjam pada orang lain dan sebagainya. Jadi saya kira kita boleh tamatkan lah untuk webinar pada malam ini. Dan sebagai perakhiran, saya ingin ingatkan kepada semua, kepada mereka yang belajar atau bekerja di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, boleh untuk mendaftarkan diri anda di ruangan registration yang telah disediakan di nk.my untuk mendapatkan star point dan juga untuk mencatatkan kehadiran anda. Dan juga siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang NK ataupun Entrepreneurship Carnival ini, boleh pergi ke nk.my/schedule. Di situ telah disediakan atur cara sepanjang carnival yang berlangsung secara maya ini, dan juga telah dinyatakan juga masa yang akan dilaksanakan pertandingan, game dan juga sharing yang akan dilaksanakan sepanjang Entrepreneurship Carnival. Jadi tiada apa-apa soalan daripada para pendengar. Kita boleh tutup kita punya webinar pada malam ini dengan tasbih kafarah dan soal as. Saya nak ucapkan terima kasih kepada speaker kita, Tuan Daniel Nordin, kerana berkongsi dan memberikan input yang terperinci berkenaan dengan takaful dan insurans, dan saya harap kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan juga di program-program lain. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar pada malam ini setia dan sudi mendengar webinar kita sehingga ke akhirnya, dan harapnya kita boleh berjumpa lagi lah di perkongsian lain, dan juga kita boleh berjumpa di program-program lain insya-Allah. Jadi akhirul kalam, selamat malam dan semoga semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Ingat, jaga SOP, patuhi SOP, jaga jarak anda, dan semoga kita dapat menangani wabak COVID-19 bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.